Sejak saya bertudung, ayah saya kerap menampar saya. Mak saya asyik menangis. Saudara mara saya menjauhkan diri dari saya. Rakan dua saya asyik persendakan saya. Salah ke apa yang saya buat? Salah ke saya berubah. Luahan beliau telah menyebabkan beliau menerima satu tindangan tepat kat mukanya daripada rakannya dan berkata, "Kau tu jantan li bodoh." Abu, masuk ni 3 kali dah kucing aku mati. Mac, kau X bagi makan kot. Abu, sehari 6 kali aku bagi makan kot. Mac, kau bagi makan apa? Abu, dorayaki. Mac, Sam, apasal kopi yang kau buat ni rasa masin, Dol? Gula dah habis, Sam. Yang kau pergi campur garam apasal, Dol? Kan aku kata, sebab gula dah habislah. Raju baru saja tersedar setelah menjalani pembedahan dan dia melihat ada 2 orang pesakit lain yang berada di wadnya. Dengan rasa lega dia berkata syukurlah, semuanya sudah berlalu. Jangan terlalu yakin, kata akhbar yang tidur di sebelah kanan tempat tidurnya. Kemarin mereka meninggalkan gunting di dalam perutku dan aku harus menjalani pembedahan sekali lagi. Yusri yang berada di sebelah kiri tempat tidurnya pula menyampuk, minggu lepas, aku juga mengalami pembedahan ulangan kerana mereka tertinggal sebuah perkakas pembedahan di dalam perutku. Tepat pada saat itu, doktor muncul di depan pintu dan berseru ada sesiapa yang nampak handphone saya. Tanda soal. Kriteria isteri idaman adalah 1. Seorang isteri yang cantik, pandai bersolek, memasak dan mengurus rumah adalah hal yang penting. 2. Seorang isteri yang periang, bertenaga, dapat membuat kita tertawa dan menghibur di kala duka juga penting. 3. Seorang isteri yang memahami, soleh, jujur, taat beribadah dan dapat dipercaya sangat penting. 4. Seorang isteri yang dapat memahami dan memuaskan anda secara lahir batin dan di tempat tidur juga sangatlah penting. 5. Tapi yang paling penting adalah keempat-empat isteri tersebut di atas tidak saling mengenal satu sama lain. Seorang guru sedang bertanyakan kepada seorang anak muridnya, "Guru, Ali, mengapa awak tidak membuat kerja rumah yang cikgu beri?" "Ali, emak saya beritahu saya supaya tidak buat kerja rumah." "Guru, mengapa emak awak berkata begitu?" "Ali, kerana semua kerja rumah emak saya yang buat." Pada suatu petang, seorang ibu membawa anaknya berusia 4 tahun bersiar 2 menaiki kereta. Dalam perjalanan, si ibu membunyikan hon. "Anak, napa ibu bunyikan hon siapa orang tu?" "Ibu, tu saudara Kait, kenalah hormat." Dalam perjalanan seterusnya mereka terserempak dengan seekor lembu yang nak melintas lalu si ibu membunyikan hon. "Anak, tu pun saudara kita Ki." Awang telefon cikgu dia, nak bertanyakan sesuatu. Awang, "Hello cikgu, esok pukul berapa perpustakaan buka?" "Cikgu, pukul 9 pagi." "Awang, cikgu boleh awal sikit tak?" "Dalam pukul 7 pagi." "Cikgu, rajinnya kamu, kenapa nak buka awal?" "Awang, saya kena kunci dalam perpustakaan."
Cikgu Ibrahim, Jo, cuba terangkan apakah tugas akar pokok pisang Jo untuk mencari makanan, Cikgu. Cikgu Ibrahim, bagus. Sekarang giliran Wati pula. Apakah tugas batang pokok pisang? Wati, untuk membawa makanan yang dicari akarnya, Cikgu Ibrahim, bagus. Sekarang giliran Mandol pula. Apakah tugas daun pisang? Mandol, untuk membungkus nasi lemak, Cikgu. Cikgu Ibrahim, lagi bagus, berdiri atas meja sampai habis kelas. Salman, bukan nama betul, pulang dari kerja satu petang dan terdengar suara isterinya dalam bilik mengerang. Dia berlari naik ke bilik dan melihat isterinya terlantar di katil berpeluh tanpa pakaian. Kenapa ni sayang, tanya Salman. I diserang sakit jantung, jawab isterinya. Salman berlari ke bawah untuk menelpon doktor tapi belum sempat dia telefon. Anaknya yang berumur 5 tahun berlari datang dan berkata, Papa, Acik Lan ada bawah katil, ayah tak pakai seluar. Salman mula naik angin dan naik semula ke biliknya. Memang betul Roslan pun bukan nama betul. Jiran mereka ada di bawah katil tanpa pakaian. Salman menarik Roslan keluar dan berkata, "Lau anak kalan, isteri aku kena sakit jantung. Kau pula cuba menakutkan anak aku ya?" Seorang nes di hospital sakit jiwa nampak seorang pesakit sedang tulis surat. Nes, kau tulis surat kat siapa? Gila, aku tulis surat untuk diri aku sendiri. Nes, jadi. Apa yang kau tulis? Gila, mana aku tahu. Esok pagi bila postman hantar, barulah aku boleh baca. Seorang penerbit mahu mengeluarkan sebuah filem paling hebat di dunia. Dalam filem itu diadakan adegan pertempuran yang paling hebat pernah difilemkan. Penerbit, saya akan menggunakan 2 pasukan tentera. Setiap satu mempunyai 25,000 orang. Pengarah, kalau 2 pasukan sudah 50,000. Macam mana kita nak bayar mereka? Penerbit, senang je. Kita gunakan peluru hidup. Ada seorang tua, nama dia Nini Ani. Dia terlantar di hospital kerana sakit jantung. Keadaannya semakin hari semakin teruk. Ani dah tak tahu apa nak buat lagi. So, suatu hari tu dia panggil Pak Din untuk bacakan doa untuk Nini Ani. Tapi semakin dibaca, semakin teruk sakit orang tua tu. Sampai terketar-ketar dan termengah-mengah kerana terlalu sakit. Nini Ani dalam keadaan tak berdaya tu memberikan isyarat meminta pen dan kertas. Ani memberikan pen dan kertas kepada neneknya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Nini Ani menulis dan memberikan kertas itu kepada Pak Din. Pak Din menganggap tak baik membaca wasiat di hadapan Nini Ani sebelum Nini Ani meninggal. Jadi dia pun masukkan kertas tu ke dalam poketnya. Tak lama kemudian Nini Ani pun meninggal dunia. Selepas seminggu kematian Nini Ani, Pak Din pun datang ke rumah Ani dengan memanggil semua sanak saudara Nini Ani. Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk membaca wasiat dari nenek tersebut. Pak Din pun berucap, menyatakan kesedihannya atas kematian Nini Ani. Dan di akhir ucapan itu Pak Din mengajak Ani dan saudara mara membaca wasiat itu bersama-sama, yang antara lain isi itu ialah, "Din, kau janganlah berdiri di atas saluran oksigen aku tu.